Assalamualaikum guys. Aku nak cakap selamat tahun baru kepada semua orang, and aku harap korang dalam keadaan yang sihat-sihat guys. Okay, aku harap korang enjoy korang punya New Year. Okay, jaga diri semua kan. Aku harap korang dah enjoy makan-makan dengan family semua. Masa New Year ni pun aku just take a rest kejap kan daripada buat content. But now I am back guys. Okay, and welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang dah support aku. Memang padu gila bye. Korang punya support aku tabik lah guys. Okay, aku tak tahu macam nak balas jasa korang. Memang terbaik aku hanya boleh doakan korang sentiasa murah rezeki guys. Semoga korang dalam keadaan yang sihat selalu. Okay, untuk hari ni aku nak cerita dekat korang satu kisah kan. Okay, kisah ni aku diterima oleh seorang subscriber aku tau. And dia kata, bang cover lah cerita ni kan. Aku macam okay lah, aku pun check macam menarik jugalah. And cerita ni dia pasal seorang psycho ex-girlfriend guys. Bekas teman wanita yang mental. So, tanpa membuang masa lagi guys, as usual, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Trevor Victor Alexander, dia ni adalah seorang jurujual dan juga seorang penceramah motivasi. And dia ni telah bertemu dengan seorang wanita, nama dia adalah Jody Ann Arias. Macam mana diorang jumpa ni dekat satu convention tau. Convention ataupun conference lah, macam tu lah pada tahun 2006. And lepas dah kenal-kenal semua, dah borak-borak jadi kawan semua. Pada Februari tahun berikutnya, diorang ni telah menjadi couple guys. Diorang dah couple semua kan. And hubungan mereka tu teramatlah serius tau. And cuma one thing yang si Jody kan, si perempuan ni, dia stay jauh daripada si apa nama lelaki ni, Travis jauh tau. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk mereka berjumpa. Bila dah cinta betul-betul kan, I will go to the distance man. Sampai tahap macam tu. Okay, so mengenai Jody ni lah, dia dikatakan macam agak obses dan juga paranoid tau terhadap kecurangan si Travis ni. Sebab yalah, kita tahu Travis ni dia kerja sebagai jurujual and then penceramah semua. So dia busy, dia banyak nak kena teks, nak kena email dengan bermacam-macam jenis orang. So ada masa ni Jody ni dia terjumpa dan juga terbaca lah teks dan juga email daripada si Travis ni yang dia ada menggoda guys, dia ada flirt dengan wanita lain. So dia ni jadi macam paranoid sikit lah, takut dia ni kena sailang dengan orang lain ke apa kan. Macam cerita sebelum ni, kena sailang kan. Cuma kan, walaupun macam tu keadaan mereka kan, okay, dua berekor ni, dorang punya hubungan intim yang liar masih berterusan tau. Okay, so dorang macam ke arah macam tu lah dorang punya hubungan ni. So pada awal-awal hubungan dorang berdua ni, Jody dia sanggup bertukar agama je tau. Okay, dia tukar daripada agama dia kepada agama yang dianuti oleh si Travis, iaitu agama Mormon. And kalau korang nak tahu, daripada segi pahaman Mormon ni, hubungan intim hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah. So jadi sebarang hubungan intim di luar ikatan memang dilarang lah, orang kata haram lah, senang cerita lah, memang haram untuk dilakukan. Cuma yalah, mereka still buat benda-benda yang macam tu. Okay, untuk tahu lebih lanjut pasal Jody ni sebab Travis dia ada jadi member. Okay lah, kita namakan member dia Billy dengan Peter lah. Okay, so Billy dengan Peter ni dia adalah cakap dekat si Travis ni, weh, Jody ni kan, dia lain macam sikit lah. Dia bukan macam perempuan-perempuan lain, kau tahu Travis. Kalau kau nak tahulah. Betul, Travis tanyalah, Pahal, asal aku cakap macam tu awet aku kan? Come on bro, tak manis. Si Billy ni kata, Jody ni dia psycho sikit lah bro. Okay, why Billy kawan dia cakap macam tu is, Jody ni beberapa kali dia ada buat perangai yang tak senonoh lah, orang kata, depan khalayak ramai, dekat depan dorang semua kan. So macam tak manis orang kata. And Jody ni dia sentiasa berkepit tau. Dia berkepit dengan si Travis ni. Memang kemana Travis pergi kan, ikut dia. Dah macam apa aku tengok kan, dah macam koala bear bye. Okay, duk melekat dia. And si Jody ni dia memang pantang and memang tak suka kalau Travis ni borak dengan wanita lain guys. No, member akan panas gila bye. And lagi-lagi bila time tu hubungan mereka ni kan, hubungan mereka sebagai kekasih ni tidak lagi didedahkan tau. Tak kata macam official lagi lah. Macam mana dekat Friendster ke MySpace yang dia ada status yang
it's complicated macam tu. And ada juga cerita yang dikatakan ada satu masa ni Travis kat rumah tau, dia kat rumah, dia nak pergi tandas. Taulah tandas je lah, tandasan mandi ke apa benda semua kan. Tapi si Jody ni dia sampai mengekori Travis ke tandas guys. Sebab apa tau? Sebab yelah kita pun tahu Travis busy, selalu on the phone, on the go semua kan. Dia risau yang Travis ni dia akan text dengan perempuan-perempuan lain guys. So dia stalk si Travis ni sampai tandas bye. Ini lah tahap aku rasa dia punya paranoid tu, tahap level mental tu. Gila tu. And then lepas 5 bulan mereka menjalinkan hubungan sebagai kekasih, Travis dan Jody ni akhirnya break up guys. Break up. Cuma kan yang kelakar, yang lawak lah pasal 2 ekor ni kan. Walaupun dah break up, diorang still menjalinkan hubungan intim guys apabila mereka berjumpa. So boleh katalah memang it's complicated lah hubungan diorang ni kan. 2 ekor ni kan, pelik betul, aku tak faham lah. Yelah, and sekali lagi nak kena ingat lah yang diorang 2 ekor ni adalah penganut agama Mormon. So diorang still buat benda-benda yang diharamkan oleh agama mereka itu guys. So selepas dia punya break up kan, dia punya perpisahan tu kan, sebenarnya dia memang tidak dapat langsung diterima oleh si Jody ni tau. And dia ni memang tak nak lepas, sampaikan Jody ni dia telah bertindak mengugut si Travis ni untuk membunuh diri weh. Sampai tahap macam tu bye. And aku rasa Travis pun mestilah macam, dah apa hal kau nak bunuh diri kan. And Travis pun kata dia dah berkali-kali cakap dekat si Jody ni, dia dah tak ada apa yang boleh memperbaiki hubungan mereka tau. Dia kata, come on babe, there's nothing we can fix this relationship. Macam tu, you cannot do anything. Macam tu lah. And because of that, Jody dia tetap enggan menerima kenyataan guys. Dia still tak boleh macam mana orang kata lah, move on, move forward in life, carry forward dulu lah. Pergilah cari kerja ke apa ke, cari lelaki lain ke apa benda kan. Billy dengan Peter dia try lah kan, manalah tahu dapat kan. Dapat lah tengok Travis juga, betul tak? So selepas tu punya break up tu kan, keadaan menjadi semakin serius tau. Sebab Jody ni dia dapat mengetahui yang Travis ni dia ada menjalinkan hubungan bersama wanita lain guys. Nampak Travis dia dah move on kot. So Jody ni dia rasa marah gila. And lagi-lagi bila Travis ni apabila dia pergi berjumpa dengan girlfriend baru dia ni, apabila hanya dia berkeinginan untuk melakukan hubungan intim. So dia punya perangai tu tak ubah lah, cuma yalah dia dah move on kan daripada Jody kan. So benda ni memang membuat Jody merasa marah gila dengan agresif tau. Okay, dia punya paranoid tu, dia punya perangai tu menjadi semakin ganas. And ada satu masa ni bila aku sebut pasal dia punya perangai menjadi lebih agresif, dia telah memancitkan tayar kereta Travis guys sampai tahap macam tu tau. But cuma bukan itu saja tau. Belum lagi sebab Jody ni dia sampaikan dia telah hack ke dalam Facebook account si Travis guys. All because dia nak stalk segala pergerakan si Travis ni, bekas kekasih dia ni guys. Dia punya syat betul lah. So ada sekali ni pada awal bulan Jun 2008 macam tu lah, kawan-kawan dia si Billy dengan Peter ni lah yang aku sebut tadi lah kan, dia ada nak cuba contact si Travis ni, yalah nak lepak apa semua kan. Tetapi tak dapat tau. Sampaikan macam diorang call berkali-kali, call handphone lah, call rumah kan, tak dapat guys. So kawan Travis ni kan, si Billy dan Peter cuba menghubungi si Travis kan. Peter call Travis, tak ada orang angkat tau. Lama gila dia tunggu kan. Lepas tu Peter macam si Billy macam macam mana? Angkat tak? Jawab tak si Travis kan? Tak angkat lah. Kau try pula. Si Billy pun macam, hang ni tak apa-apa. Kalau hang call tak dapat, kau ingat aku call akan dapat ke? Aduh, hang ni bye betul lah. Aduh, yai. So apabila Travis gagal dihubungi, kawan-kawan dia dah risau lah. Sebab beberapa hari mereka cuba call si Travis ni, tak dapat langsung guys. So because of that, si kawan-kawan dia ni decide untuk pergi ke rumah Travis terus tau. And bila diorang sampai kat rumah Travis, korang nak tahu tak apa yang diorang jumpa? Mayat Travis ditemui di dalam bilik mandi guys, dengan dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan tau.
Travis dipercayai telah ditembak dekat kepala dia tau, and dia punya leher telah dikerat dan juga badan dia telah ditikam berkali-kali guys. Dia punya image tu bapa memang aku boleh katakan very graphic tau, sebab teruk gila si Travis dia kena, and kesian gila lah bagi aku. Yelah, Travis ni tak bersalah langsung kot, dia just live on with his life as per normal guys, but then dia kena macam ni. So because of that, si kawan-kawan Travis ni terus menghubungi pihak polis, dan pihak polis pun sampai, and mereka telah selongkar rumah buat siasatan yang sepatutnya until mereka terjumpa something guys. Mereka terjumpa bukti yang teramatlah kukuh, which is apa yang dia jumpa tu adalah sebuah kamera di dalam mesin basuh. Dalam kamera tersebut, apabila mereka telah menghantar untuk buat analisis, ia didapati mengandungi segala gambar Jody dan Travis pada waktu kejadian guys. So dari situ, diorang dapat whatever proof, whatever bukti yang ada mengenai kejadian tersebut, termasuklah gambar-gambar mengerikan mayat Travis yang diheret pada atas lantai guys. So selepas itu, polis dah buat segala siasatan. Mereka berjaya untuk kontak si Jody Arias ni, and of course lah, dia telah menjadi satu-satunya suspek utama dalam pembunuhan Travis, dan dia juga telah terus ditahan pada time tu juga guys. Cuma macam biasalah si Jody ni kan, kita pun tahu kan, dia ni macam agak obsessed, paranoid, mental semua. Dia ada membuat penafian tentang perkara itu, tentang pembunuhan si Travis tu lah. Tetapi semua keterangan yang diberikan tu memang dilihat, sebenarnya orang kata segala keterangan dia tu tak konsisten tau. Storyline dia jauh tau, meripik, menyimpang banyak tau. Sebab yalah, kejap cerita ni, kejap cerita tu kan. So polis macam, kau ni nak kencing kita orang agak-agak sikit kan, betul lah kan, macam come on lah. Sebab Jody ni, dia dah cakap kejadian itu berlaku, rumah Travis ni dipecah masuk oleh 2 orang penceroboh yang memakai topeng. Okay, so dia dah cerita pumpam, and then tiba-tiba pula Jody ni kata dia mengaku dia membunuh Travis, tetapi hanya untuk mempertahankan diri. Member try guys, member try. And Jody juga ada buat pendakwaan lah yang dia ni kerap menjadi mangsa penderaan si Travis ni. Cuma segala whatever keterangan ke pendakwaan si Jody ni memang tidak mengubah keputusan juri, sebabnya diorang dah ada bukti yang kukuh. So tak lama lepas tu, dengan segala perbicaraan kes tersebut, pada tahun 2015, Jody Arias yang didapati bersalah telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup guys. Gila doh cerita ni, dahsyat betul lah. Dia punya paranoid tu to the next level kau tahu. Okay, sebab macam kisah sebelum ni kan, yang apa nama tu kan, yang Kill for Love tu kan, dia punya obsession memang melampau-lampau. Cuma kali ni dia punya paranoid tu memang boleh katakan boleh tahan lah mental dia kan, sampai membunuh dia punya bekas kekasih guys. Dan itulah bagi aku, kekasih si Travis ni, memang tak bersalah langsung lah, sebab dia just live a normal life. And yalah, of course lah, orang kata dalam relationship kan, dia ada ups and downs kan. So aku rasa Travis ni pun mesti dia dah tak tahan kot dengan perangai si Jody ni kan, sebab dia berkelakuan tak senonoh depan orang lain, and then dia punya paranoid sampai kan stalk dia sini sana, duk mengepit 24 jam kan. So maybe dia tak rasa selesa lah kot kan. So yalah, benda-benda macam tu boleh, orang kata boleh bincang elok lah kan, bincang borak tepi, minum kopi kan. Tak perlu sampai macam ni kan. So itulah, aku just speechless lah pasal kisah ni. Kalau korang nak kata apa-apa mengenai kisah ni kan, kau boleh tinggal dalam komen lah, whatever your thoughts about this story kan. And aku nak cakap terima kasih kepada Muhammad Ashraf, sebab dia yang memberi aku suggestion untuk buat kisah Jody Arias ni guys. Ashraf, thank you so much for your suggestion. Mantul gila cerita ni, okay? And mantul gila and mental gila aku boleh kata. So thank you again Muhammad Ashraf, and kepada semua yang tengok video aku dari awal sampai habis, thank you so much guys. Aku really appreciate the support. Macam biasalah, kalau aku ada silap cakap ke apa benda semua kan, aku minta maaf daripada pihak aku. Yes, aku akan buat yang terbaik lagi untuk video yang akan datang. So thank you so much for your support. Okay, keep on supporting local content creators, local YouTubers. Okay, selamat tahun baru, Happy New Year 2022. Aku harap korang lebih sukses pada tahun ini. And yes, as always guys, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. I will see you next video. Stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum, bye bye.